Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, hari ini saya akan terangkan tentang teknologi pemprosesan dan pembungkusan makanan. Jadi kalau awak lihat di sini terdapat 9 kaedah bagaimana pemprosesan makanan dan juga pembungkusan makanan dijalankan. Jadi saya akan sebutkan satu persatu, iaitu yang pertama saya nak sebut dari segi yang pemprosesan makanan. So pemprosesan makanan melibatkan pempasturan, rawatan UHT, pembekuan ataupun pendinginan, penyejukan ataupun penyejuk bekuan, pendehidratan, penyejuk bekuan kering dan penyinaran. Itu adalah kaedah pemprosesan makanan. Manakala pengetinan dan pembungkusan vacuum adalah merupakan kaedah pembungkusan makanan. Jadi di sini ada melibatkan kaedah pemprosesan dan ada yang melibatkan kaedah pembungkusan makanan. Tapi untuk hari ini saya akan terangkan 5 sahaja dahulu. Nanti pada hari Khamis saya akan terangkan 4 lagi kaedah pemprosesan makanan. Kaedah yang pertama iaitu kaedah pempasturan. Ejaan ni salah, ejaan dia PEMPASTEURAN, pempasturan. Jadi kalau awak lihat, ini adalah contoh produk yang boleh diproses dengan kaedah pempasturan. Ini kalau nampak susu segar, susu segar yang dimasukkan dalam botol ni. Jadi bagaimana susu ini diproses? Susu akan dipanaskan sehingga suhu 72 darjah Celsius selama 15 saat atau pada suhu 63 darjah Celsius selama 30 minit. Selepas susu dipanaskan, dia akan disejukkan dan dibungkus dengan serta-merta. Kenapa perlu disejukkan dengan serta-merta? Ini bertujuan untuk mengelakkan spora bakteria daripada membiak. Kerana proses ni kalau awak nampak suhu dia tidak terlalu tinggi. Jadi bila suhu 72 ataupun 63, dia hanya boleh membunuh bakteria, tetapi spora bakteria tidak mati. Jadi kalau kita tak sejukkan, bermaksud kalau kita letakkan pada suhu bilik, spora ini akan membiak dan dia akan menyebabkan susu tadi akan rosak. Jadi biasanya susu yang dipasturkan ini perlu diletakkan ataupun perlu disimpan pada dalam peti sejuk pada suhu 4 darjah Celsius. Dan dia punya kelemahan, dia hanya boleh tahan hanya untuk beberapa hari saja. Biasa sebab tu kalau awak beli susu, awak boleh nampaklah dia punya expired date dia memang sekejap saja, lebih kurang dalam seminggu saja. Dia punya kebaikan, dia boleh kekalkan rasa asal makanan tadi dan juga dia punya nutrien. Kaedah yang berikut adalah kaedah rawatan UHT. UHT ni ultra high temperature. Jadi dia melibatkan produk-produk yang nampak di sini. Contoh, ini adalah contoh produk tenusu, Yang ini adalah santan, Jadi dua produk ini diproses dengan kaedah UHT. Bagaimana produk ini diproses? Produk ini akan dipanaskan secara aliran panas berterusan pada suhu 135 darjah Celsius pada masa yang singkat. Jadi kalau awak nampak di sini suhu dia lebih tinggi lah, iaitu lebih daripada 100 darjah Celsius. Jadi bermaksud produk ini akan steril. Dia akan disterilkan dalam bekas kedap udara. Jadi kalau nampak kotak ni adalah dia punya bungkusan dia ataupun bekas yang kedap udara. Maknanya dia tak akan udara tak boleh masuk dalam bungkusan ni, kecuali kalau kamu dah buka, pemasuk udara akan masuk. Dia punya kebaikan, dia akan boleh membunuh mikroisma dan spora, sebab spora akan mati pada suhu 135. Dia punya kebaikan, produk ini dia akan tahan lebih lama lah. Jadi kalau nampak di sini, dia boleh disimpan
lebih daripada 6 bulan tanpa peti sejuk. Maknanya boleh diletakkan pada suhu bilik saja. Okey, tapi dia punya kelemahan, dia punya rasa asal tidak dapat dikekalkan, dia punya nutrien juga dah berkurangan dibandingkan dengan yang asli lah, yang asal tadi. Okey, yang berikutnya pembungkusan vacuum. Ini adalah bukan kaedah pembungkusan. Jadi di bawah ni adalah 3 contoh produk makanan yang dibungkus dengan kaedah pembungkusan vacuum. Ini kacang tanah, ini ayam, ayam yang telah diperap dengan ada dia punya dia punya rempah dia. Okey, ini jagung. Jadi kalau awak lihat dia punya kaedah pembungkusan ni, semua udara yang ada dalam bungkusan akan dikeluarkan. Jadi bila udara dikeluarkan, kalau nampak dia punya bungkusan tadi akan melekat pada produk makanan tadilah. Okey, jadi bila tiada oksigen, bermaksud mikroorganisma tidak akan membiak pada makanan tadi. Jadi bila tak ada oksigen, pengoksidan makanan juga tidak dapat berlaku. Jadi bila tak ada oksigen, makanan tadi akan tahan lebih lama kerana mikroorganisma tak boleh membiak dan pengoksidaan makanan tidak terjadi pada makanan tadi. Sebab sebelum ni awak dah tahu kan, pengoksidaan makanan boleh menyebabkan dia punya bau dia akan berubah. Rasa juga akan berubah juga. Okey, yang kaedah pengentinan ini juga merupakan kaedah pembungkusan. Jadi kalau nampak di sini, ini contohnya sardin. Sardin. Jadi maknanya ikan tadi diproses, maknanya diproses, dia akan dimasak dalam dia punya sos, kemudian dia akan dimasukkan dalam tin. Jadi kalau nampak di sini dia kata makanan dan bahan tambah akan dimasukkan dalam tin, dan kemudian makanan tadi akan dipanaskan pada suhu 120 darjah Celsius. Jadi suhu ni tinggi. Jadi bila suhu 120 bermaksud dia boleh membunuh mikroorganisma dan sporanya. Jadi ini dia punya kebaikan dia lah. Maknanya pengentinan dia boleh membunuh mikroorganisma dan sporanya. Okay, bila makanan tadi dah dimasukkan, kalau lihat biasanya makanan tadi diisi hampir memenuhi tin tadi. Jadi hanya ada sedikit saja bahagian udara di bahagian atas, tapi udara tadi akan disedut keluar daripada tin sebelum tin tadi dimaterikan, maknanya disealkan. Jadi maknanya udara disedut dan tin terus akan dimaterikan lah. Okey. Jadi produk ni biasanya dia tahan lama lah. Bermaksud dia lebih tahan kadang setahun hingga 2 tahun. Okey. Dia punya keburukan dia ataupun kekurangan dia, dia punya rasa asal tidak dikekalkan lah. Sebab tu kalau lihat bila kita kata ikan sardin, rasa ikan tadi dah tak sama seperti rasa ikan yang asal. Dia punya nutrien juga dah berkurangan. Disebabkan pemanasan tadi akan menjelaskan dia punya kandungan nutrien tadilah. Okey, yang ini kaedah penyejukan ataupun pendinginan. Jadi ini kalau nampak di antara contoh lah, makanan-makanan yang boleh disimpan dalam peti sejuk pada bahagian pendinginan. Okey, bagaimana makanan tadi diproses? Okey, jadi makanan tadi akan disimpan dalam peti sejuk di antara suhu 0 darjah Celsius hingga 5 darjah Celsius. Jadi suhu yang rendah ini akan boleh memperlahankan aktiviti mikroorganisma, tetapi kamu kena faham, dia tidak membunuh mikroorganisma. Suhu rendah dia tak membunuh mikroorganisma, dia hanya boleh memperlahankan dia punya aktiviti ataupun memperlahankan dia punya pertumbuhan. Okey, sebab tu kalau awak nampak makanan ini akan rosak juga selepas beberapa hari. Biasanya kalau lepas seminggu awak simpan, awak dah nampak lah dia akan dah mula rosak. Okey. Jadi dia punya kelemahan dia itulah, maknanya makanan dapat bertahan beberapa hari sahaja. Okey, tapi kebaikan dia boleh mengekalkan rasa dan tekstur makanan. Okey, saya rasa itu sahaja. Maknanya hari ini saya terangkan 5 kaedah dahulu. Okey, nanti pada hari Khamis saya akan terangkan 4 kaedah yang seterusnya. Okey, itu sahaja untuk hari ini.
Sekian, terima kasih.